Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam solat hikmah duha, yang mana di sini Ustazah akan kongsi pula tajuk yang baru berkenaan dengan amal Islami dalam organisasi. Apa yang Ustazah nak kupaskan di dalam tajuk hari ini adalah bagaimana kita, individu yang hidup dalam organisasi, berperanan untuk mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam Islam dalam pengurusan dan juga pentadbiran kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Yang mana mafhumnya di sini adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi di dalam ayat Allah ini nak menjelaskan bahawa apabila kita ini adalah orang yang beragama Islam, dalam kad pengenalan kita tu ada perkataan Islam. Jadi jangan kita Islamkan diri kita secara zahir sahaja. Allah kata apa? Masuklah kamu ke dalam Islam itu keseluruhannya. Maksud dia, kita mesti mengamalkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa dia? Ekonomi, perundangan, pendidikan, sosial, semua mesti berdasarkan kepada syariat Allah melalui sumber Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan kita bersifat sekular ataupun liberal, iaitu kita mengasingkan agama itu dengan dunia. Kita menjadikan agama itu dekat dengan amalan-amalan yang bersifat ritual saja. Sebagai contoh, kalau mula majlis adalah Al-Fatihah, kan? Kalau nak pergi kubur, pakailah tudung, menutuplah aurat. Kalau nak akad nikah, tutup aurat tu sempurna betul. Tapi lepas dia habis akad nikah, hilang dah. Aurat sudah terbuka. Keluar aja daripada kubur, aurat sudah terbuka. Lepas dia habis Al-Fatihah, bercampurlah halal dan haram di dalam majlis tersebut. Jadi ini adalah perkara yang tidak dituntut dalam Islam. Apa yang Allah tuntut? Dalam setiap amalan kita, kita bangun tidur, kita bangun pergi kerja, kita pergi belajar, kita pergi makan, kita bersosial, kita bersahabat, mesti kena ada nilai-nilai Islam dalam setiap perlakuan kita. Jadi Ustazah nak fokuskan di dalam organisasi. Sebab kita ni hidup mesti bergantung di antara satu sama lain. Mana ada orang boleh hidup seorang-seorang? Kita hidup ni mesti ada peranan setiap individu itu, bergantung di antara satu sama lain. Itu sebab dalam setiap gerak kerja kita perlukan organisasi. Dan dalam organisasi itulah perlunya amal Islami. Apa yang dimaksudkan dengan amal Islami? Amal jama'i dan juga amal fardi yang Ustazah nak kongsi kat sini. Apa itu amal fardi? Iaitu peranan individu itu sendiri, bagaimana cara dia nak mengawal diri dia supaya sentiasa melakukan gerak kerja itu menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia nak bersihkan hati dia supaya hati dia tu bila masuk dalam organisasi, buat kerja itu mendapat rahmat dan juga keredaan Allah. Jadi mesti kena faham tentang konsep tazkiyah an-nafs. Apa dia? Penyucian hati. Seorang individu dalam organisasi, maksudnya setiap individu, setiap ahli dalam organisasi itu bertanggungjawab untuk mengawal dan mengawasi diri dia, untuk menghindarkan diri dia daripada melakukan kemungkaran dalam organisasi. Maksudnya apa? Mesti bersifat jujur, mesti bersifat amanah, mesti ada tanggungjawab melakukan kerja itu dengan itqan, iaitu dengan tekun. Jangan kita culas, masuk kerja lambat, kemudian kita pecah amanah dan sebagainya, mengambil kesempatan terhadap orang lain. Sepatutnya kerja kita suruh orang lain buat kerja. Jadi kenapa perkara itu berlaku? Sebab individu dalam organisasi itu tidak bertanggungjawab terhadap diri sendiri, tidak kawal diri sendiri, tidak kawal hati, sehingga menyebabkan berlakunya kemungkaran dalam organisasi. Jadi bila seseorang itu mampu mengawal
akan muncullah beberapa sifat yang menuju kepada Allah. Yang pertama adalah sifat accountability. Dia akan rasa bertanggungjawab. Bila bagi kerja nak siapkan. Dia tak akan bagi kerja dia kepada orang lain. Dia akan buat dengan tekun. Yang kedua, itqan, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mencari idea bagaimana nak menghasilkan produk tu produk yang baik. Dan yang ketiga, dia akan menjaga hubungan dia dengan antara ahli tersebut. Ukhuwah dia tu akan jaga. So ini adalah hasil apabila seseorang itu mengamalkan amal fardi, iaitu mengawal diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara kemungkaran dalam organisasi. Yang kedua kat sini adalah amal jama'i. Dalam sesebuah organisasi kena ada amal jama'i. Apa dia amal jama'i ni? Amal jama'i ni Ustazah ringkaskan, dia seolah-olah amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya kita menekankan konsep dakwah dalam organisasi kita. So kalau kita ikut logik, siapa yang berperanan mula-mula, yang berperanan penting untuk melakukan amal jama'i dalam organisasi? Siapa yang berperanan penting untuk melakukan dakwah dalam organisasi? Iaitu ketua dan juga majikan. Ketua dan majikan berperanan untuk menghindarkan semua anak-anak buah dia, ahli-ahli organisasi dia jauh daripada kemungkaran. Sebab kita nak rahmat dan redha Allah itu dalam setiap gerak kerja kita dalam organisasi kita. Kita tak nak kita capai objektif dan juga matlamat itu di luar rahmat Allah. Memanglah kita kadang-kadang kita dapat untung tu. Kan? Oh, program kita berjaya. Oh, untung sales tinggi. Tapi rupanya tak ada berkat. So apa beza antara kita dengan orang Islam? Apa beza antara kita dengan orang kafir? Kan? Sebab Allah ini memang Maha Pemurah. Dia memang akan memberi rezeki kepada semua orang. Orang kafir pun dia bagi rezeki. Orang yang tak solat pun dia bagi rezeki. Orang yang tak puasa pun dia bagi rezeki. Orang yang buat mungkar pun Allah bagi rezeki. Kan? Tapi apa beza rezeki orang yang melakukan kemungkaran dengan rezeki kita yang orang beragama Islam ni? Bezanya adalah rezeki kita ini adalah rezeki yang ada barakah. Yang mana rezeki kita ini, amal kita dalam organisasi kita ini adalah asbab untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang Ustazah tekan kat sini, amal Islami dalam organisasi. Yang pertama adalah tadi, individu itu sendiri bertanggungjawab untuk mengelakkan diri dia daripada melakukan kemungkaran. Kena ada nilai muhasabah. Kena ada nilai muraqabah. Muhasabah tu apa? Sentiasa menilai. Sebelum tidur menilai. Oh, hari ni aku buat apa ya dalam organisasi? Oh, hari ni aku banyak ni culas lah. Oh, hari ni aku menganiayai orang lain lah. So sebelum tidur muhasabah. Esok pagi perbaiki balik diri sendiri. Yang kedua, amal jama'i, iaitu masing-masing berperanan untuk mengingati antara satu sama lain. Jika ada nampak kawan kita melakukan kemungkaran, maka kita melakukan pencegahan. Apabila ketua melihat anak-anak buah dia dah lari daripada landasan untuk mencapai objektif dan juga matlamat organisasi, turun untuk memperbetulkan balik, kembalikan semula anak-anak ke dalam landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi secara tak langsung dalam semua organisasi, semua berperanan, semua bertanggungjawab untuk memperbaiki setiap gerak kerja supaya organisasi kita ini mencapai matlamat, mencapai objektif, bukan untuk dunia semata-mata. Bukan untuk dapatkan masyhur, bukan untuk dapatkan keduniaan pandangan daripada orang luar, nak kata organisasi kita terbaik, bukan itu semata-mata. Tapi kita nak dapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesuailah dengan ayat Al-Quran yang Ustazah bacakan tadi, bila kita nak melakukan sesuatu kerja itu, kita kena lakukan, kita kena masukkan Islam secara keseluruhannya. Masukkan Islam dalam kita datang bekerja, masukkan Islam dalam kita mengeluarkan keputusan, masukkan Islam dalam kita membuat perancangan. Yang mana perkara-perkara ini kita panggil dia sebagai amal Islami. Oleh itu, secara kesimpulannya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mengingkari aku, maka ia mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, siapa yang tidak ikut sunnah Nabi, tidak melakukan amal Islami di dalam organisasi, maka dia seolah-olah ingkar kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Semoga kita sama-sama berdoa
kerja kita seharian ini adalah kerja yang memberi manfaat. Tidaklah kita melakukan kerja itu secara sia-sia. Sampai di sini saja, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.